Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tuan-tuan, kita sama-sama mulakan majlis ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dapat bertemu. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak masuk perkara yang berkaitan dengan solat. Siapa yang wajib solat? Maka disebut syarat-syarat wajib. Syarat-syarat wajib solat. Maknanya apa? Sebelum ni syarat-syarat sah. Yang ini syarat wajib solat. Maknanya kalau ada syarat ni semua, baru wajib solat. Kalau ada salah satu syarat ni tak ada, maka tak wajib solat. Tapi kalau nak solat boleh? Boleh, kan? Syarat tertentulah tak? Syarat ni mesti ada. Pertama, Islam. Orang yang bukan Islam tak wajib solat. Yang kedua, suci daripada haid nifas. Maknanya kalau orang yang ada haid nifas tak wajib solat, tak berdosa lah, sebab tak wajib solat. Bahkan kalau solat berdosa. Yang ketiga, berakal. Kalau orang gila tak wajib solat. Tapi kalau dia nak solat, biar je lah. Nanti kalau kita halang dia, dia kata kita pula gila. Orang nak solat pula tak bagi, gila sungguh kamu. Dia pula cakap kita gila. Jadi dia nak solat, biar je lah. Tak? Tapi kalau orang buat-buat gila, itu kena solat. Ini kalau gila betul, tak payah solat. Yang keempat, cukup umur. Makna dewasa ataupun baligh. Yang makna kalau dia dah baligh, dewasa, baligh, maka wajib solat. Habis kalau umur 6 tahun tu wajib solat ke? Tak wajib solat. Tapi kalau nak ajar anak untuk solat, boleh tak? Boleh. Jadi baligh menjadi salah satu syarat wajib solat. Setiap orang yang baligh wajib solat. Bagaimana kita nak kenal orang ni dah baligh ke belum? Iaitu dapat diketahui dengan salah satu daripada tanda-tanda berikut. Ada banyak tanda. Yang pertama, tandanya apa? Cukup umur 15 tahun. Tak kira lah dia lelaki ke perempuan, umur 15 tahun dah automatik baligh. Yang kedua, keluar mani. Kalau dah keluar mani, baligh lah tu. Yang ketiga, bermimpi bersetubuh. Mimpi bersetubuh kan, keluar mani, maka jadi baligh. Ataupun perempuan mula keluar haid. Perempuan tu umur 9 tahun gitu keluar haid, maka dia baligh.
Jadi sekurang-kurang umur balik tu 9 tahun lah bagi perempuan ni. Baik, yang kelima, wajib solat. Syarat wajib solat telah sampai dakwah seruan. Kalau dia ni dah orang cerita dah semayang ni wajib, semua dah sampai seruan lah, dia wajib lah solat. Tapi kalau orang ni masuk Islam, kemudian guru yang masukkan dia Islam meninggal terus lepas kawan tu ucap 2 kalimah syahadah, tak ada orang nak mengajar dia tak tahu, dia tak wajib. Jadi kita ni semua wajib solat lah, pasal semua dah tahu dah tentang seruan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Yang keenam, dia boleh melihat atau mendengar. Atau makna orang ni cukup panca indera. Panca indera ni yang dia tumpu 2 benda, sama ada melihat atau mendengar. Dia menjadi syarat wajib. Tapi kalau melihat pun tak boleh, mendengar pun tak boleh, maka tak wajib solat. Dia buta campur pekak, maka tak wajib solat. Pasal apa tak wajib solat? Pasal tak boleh nak masuk ilmu. Ilmu nak masuk melalui mata, nak tulis-tulis, dia buta. Nak cakap, dia pekak. Macam mana nak dapat ilmu? Maka orang yang buta pekak ni, dia tak wajib solat. Pasal tak jadi wajib solat bagi dia. Dia mesti nak solat ada ilmu, tapi kawan ni tak boleh. Punca masuk ilmu ni tak ada. Tapi kalau salah satu yang tak ada, wajib solat. Dia buta tapi boleh mendengar, wajib solat. Sebab kita boleh ajar dia dengan perkataan. Dia pekak tapi boleh melihat, wajib solat. Pasal kita boleh menulis, dia boleh tengok gambar. Tapi kalau 2 panca indera ni tak ada, maka tak wajib solat. Habis. Yang ketujuh, jaga. Makna tidak tidurlah. Dia tidak tidur, jaga. Sekarang ni lah, ada orang ni dia tidur pukul 7 petang, dia terlampau penat sangat tadi, dia tidur, tertidur. Dia bangun-bangun, dah habis dah waktu maghrib. Habis waktu maghrib, masuk waktu isyak, kan? Ketika dia tidur tadi tu, dalam tempoh waktu semayang tu dia tidur, maka wajib tak atas dia tu semayang waktu tidur tadi? Tak wajib lah. Tapi dia kena qada lah, gitu. Makna tak berdosa lah, nak cerita tak berdosa. Kalau tak ada syarat ni, kalau tak semayang, tak berdosa. Gitu. Jadi kita yang ada kat sini semuanya wajib solat sehari 5 waktu. Baik, syarat-syarat sah semayang. Syarat-syarat sah semayang. Kalau ada syarat ni, barulah dianggap solat tu sah. Kemudian diikuti dengan rukun-rukun solat. Pertama, syarat sah solat mestilah suci daripada hadas kecil, hadas besar. Sama je lah, macam wuduk sama juga. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Syarat kedua dalam solat, mesti suci badan, suci pakaian, suci tempat daripada najis. Jangan ada hubungan kita dengan najis. Boleh. Pakaian berpeluh, badan kita berpeluh, pakaian kita basah kerana berpeluh, itu bukan najis. Najis lain, kotor lain. Contoh tak, orang ni buat kerja, kebetulan kereta rosak ke apa, dia buat kerja, seluar dia kotor. Kotor pasal apa? Adalah benda-benda warna hitam lah, minyak lah, apa tak? Kotor tu boleh semayang ke dengan seluar macam tu? Boleh semayang lah, sebab dia bukan najis. Ini pun satu hal juga. Ada seorang ni, dia jalan kaki, saya tahu dia nak pergi semayang.
Jadi saya pun tumpangkan dia. Main naik lah. Dah azan dah. Azan pun dah habis dah. Nak semayang. Bila sampai kat masjid, dah parking kereta, kata main lah. Pergi masuk masjid terus. Dia kata tak boleh ustaz. Pasal apa pula tak boleh? Dia kata pakaian kotor-kotor. Pasal apa pakaian kotor? Pasal dia jalan tadi berpeluh. Berpeluh. Dia kata tak boleh kotor. Saya kata apa masalah, bukan najis. Dia tak nak juga, dia balik juga. Tapi dia memang orang semayang. Dia balik, lepas tu dia datang masjid. Walaupun orang dah habis semayang, dia tetap datang masjid. Sebab dia memang selalu semayang kat masjid. Tapi nak cakap, tak faham tentang dengan masalah najis dan bukan najis. Yang tak boleh najis lah. Terkena najis, kena basuh. Pakaian terkena najis, kena basuh. Tempat kita semayang ni, pastikan kita tidak berhubung dengan najis. Kita tidak pijak najis. Ketika kita nak sujud, tangan kita tak kena pada najis. Macam itulah. Yang ketiga, menutup aurat. Ini syarat sah semayang. Kalau aurat terbuka, tak sah lah semayang. Itu yang maksudnya. Aurat ditutup dengan sesuatu yang menahan kelihatan warna kulit. Tutup aurat, yang dikendaki tutup aurat itu ialah tutup kawasan yang diwajibkan tutup, sehingga tak nampak warna kulit. Dia orang sebut-sebut ni ada sebab lah. Tutup aurat tu apa? Tutup kawasan yang wajib ditutup sehingga tak nampak warna kulit. Kalau ada orang ni kan, dia bogel kan, lepas tu dia masuk pada kaca dia tutup kaca tu. Kaca tu tak? Dia pakai seluar pendek lah. Kata bogel payah pula tak pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek, dia kata kain tak ada. Lepas tu dia tengok ada tempat ni ada kaca putih. Dia pun kata tak apalah, dia semayang dalam ni lah, kawasan ni kaca putih. Dia kata dah tutup dah tu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Pasal daripada kaca putih kita nampak warna kulit dia. Macam tu pakaian tuan-tuan, kalau warna putih nipis sangat sampai nampak warna kulit, tu tak boleh. Tutup aurat ni, tutup kawasan yang wajib ditutup sehingga tidak nampak warna kulit. Baik, aurat lelaki yang mesti tutup. Aurat lelaki antara pusat ditutup sehinggalah lutut pun ditutup. Maknanya ketika kita buat amalan solat, tak boleh terbuka aurat ni. Aurat ni tidak boleh terbuka. Kadang-kadang ada orang tu dia pakai seluar kan, dia pakai seluar bawah sikit daripada kepala lutut. Bawah sikit. Waktu dia berdiri, memang seluar tu bawah daripada kepala lutut. Tutup aurat tak? Tutup lah tak? Tapi nanti masa dia sujud, dia duduk antara dia sujud, macam mana ni? Kalau dia masih tutup lagi kepala lutut ni, sah semayang dia. Tapi ketika dia bergerak ni semua, seluar ni naik atas daripada lutut, maka tak sah semayang dia. Tak sah. Macam tu juga ada orang ni, tuan-tuan ni pakai seluar tak? Sah tak semayang pakai seluar? Sah lah tak kalau tutup aurat? Kan, tutup aurat. Lepas tu kawan ni bila semayang pakai seluar, kemudian baju dia pula baju t-shirt pula senting. Kemudian bila dia rukuk, baju pun yang kat belakang naik. Bila naik, nampak kulit kat belakang tu. Nampak kulit. Bila dia sujud, baju dia lagi naik ke atas. Nampak kulit. Nampak kulit ni sah semayang ke tak sah semayang? Nampak kulit ni. Dia pakai seluar kan. Lepas tu bila dia sujud, baju dia pun tarik sekali dengan dia. Tarik sekali dengan dia sampai nampak kulit kat belakang ni. Nampak kulit ni sah semayang ke tidak? Kalau yang kita nampak itu,
kawasan kulit badan dia tu yang kita nampak tu atas daripada pusat, maka tak ada batal lah sembahyang. Tapi kalau yang kita nampak kulit itu kawasan bawah daripada pusat, maka batal lah sembahyang. Jangan pergi tutup pusat tu je, belakang terbuka, bukan. Pusat tu kat sini, maka keliling tu lah semua ni dianggap aurat, mesti tutup. Bukan kat tutup kat sini pusat, kat belakang ni terbuka, belakang tak boleh. Makna tutup kawasan pusat dan sekeliling pusat itu mesti tutup. Itu aurat. Tapi kalau dia ni sembahyang sampai nampak alur punggung dia, itu memang tak sah lah. Sebab yang tu memang bawah pusat. Ya tak? Maka kita ambil berat lah. Kalau sembahyang ni jaga. Yang keberapa ni? Keempat syarat sah apa ni, kalau perempuan, aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Perempuan ketika solat dan di luar solat, aurat perempuan sama. Lelaki ni pun sama juga. Aurat lelaki lutut hingga pusat hingga lutut. Perempuan ketika solat, aurat dia muka dan tapak tangan sahaja boleh terdedah. Muka dan tapak tangan sahaja boleh terdedah, betul kan? Bukan aurat dia tangan, muka dengan tapak tangan, bukan. Kan, bukan perempuan tu aurat dia muka dengan tapak tangan, bukan. Aurat perempuan ialah seluruh badan kecuali muka dan kedua tapak tangan. Dia tulis macam mana ni? Kan, sekalian badan kecuali muka dan tapak tangan. Muka tadi macam mana muka ni? Muka macam semalam tu lah. Kita ambil wuduk, kena basuh muka. Basuh muka daripada mana? Daripada tempat tumbuh rambut sehinggalah tulang dagu yang bawah ni. Maka perempuan ni kalau pakai tudung, tutup aurat, dia kena tutup lah ni semua ni. Jangan nampak, jangan letak tudung kat sini. Jangan letak tudung sini. Sini aurat ni semua. Sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang, dia kena tudung dekat sini, dekat tulang ni. Kemudian rambut kena tutup ke kepala kena tutup? Dua-dua kena tutup. Tak? Kepala kena tutup lah, rambut pun kena tutup perempuan ni. Kemudian kedua tapak tangan saja boleh terdedah. Muka boleh terdedah, kedua tapak tangan boleh terdedah. Jadi tapak tangan mana? Ini je lah, sampai sini tapak tangan. Yang ini aurat. Ni aurat. Yang bukan aurat sampai tapak tangan ni, tapak tangan saja, bukan aurat, boleh terdedah. Selain tu tak boleh terdedah. Perempuan tu jalan macam ni, macam ni, ni semua aurat. Bukan saya lah, perempuan. Nanti lain pula. Kan? Tu tak boleh dedah. Lepas tu perempuan ni ada yang pakai apa tu, yang dalam tu pakai apa? Sarung tangan. Tak apa nama, saya pun tak tahu lah. Kan? Kita kan pakai baju kebaya kan, perempuan ni kan. Ni kan semua besar-besar tak? Maka dia pun pakai lah tu, stok. Kan, hand stock ke apa tak tahu lah. Hand sock. Okey, habis. Ni ambil berat lah, sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Jangan kita ikut orang. Agama ni kita pelajari, kita tuntut ilmu tu untuk kita amalkan. Bukan kita tengok orang buat macam mana, kita pun ikut macam tu. Bukan. Lepas tu wajib belajar supaya kita tahu. Jangan kita bagi alasan, saya tengok ustazah tu pakai selamba macam ni, macam tu. Jangan ikut orang. Tapi zaman kita sekarang lebih baik lah banding dengan zaman-zaman dulu, tahun 70-an, 60-an ni. Bab-bab pakai tudung ni kurang. Walaupun dia ustazah kan, dia pakai selendang tu je. Itu sesuai dengan zaman dulu lah. Zaman sekarang ni alhamdulillah. Yang kelima, menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang ni
mesti menghadap kiblat. Kiblat tu Kaabah lah, arah Kaabah. Kita duduk jauh daripada Kaabah ni, maka kita menghadap arah Kaabah. Selama dalam solat wajib, selama dalam sembahyang wajib menghadap kiblat. Kalau kita nak solat wajib menghadap kiblat. Okey, baik. Kalau sembahyang berdiri atau duduk, hendaklah menghadap dada. Menghadap kiblat ni apa yang kita nak hadap kat kiblat tu? Dengar baik-baik. Apa yang kita nak hadap kat kiblat tu? Menghadap kiblat tu apa? Dia kata bukan menghadap muka. Yang nak menghadap kiblat tu ialah dada. Kalau kita semayang berdiri, semayang duduk, yang nak menghadap kiblat tu apa? Dada. Makna kalau dia semayang, ni kiblat ni, dia menghadap tapi dia pandang ke sana, ke kanan, sah ke tak sah semayang dia? Dia toleh kat sana, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sah ke tak sah semayang dia? Sah semayang dia. Jangan kata, kan kena menghadap kiblat. Menghadap kiblat tu dada yang dikira, bukan muka. Baik, itu kalau semayang berdiri ataupun duduk. Kalau semayang berbaring, maka macam mana nak menghadap kiblat semayang berbaring ni? Maka kita menghadap dengan dada dan muka. Dada dan muka menghadap kiblat. Ni lah, baring ni makna tidur mengiring tu lah, mengiring. Dada dan muka menghadap arah kiblat. Ada ke? Tak tahu, kena belajar. Sebelum masuk hutan belajar dulu macam mana nak tahu arah kiblat. Arah kiblat tu dia boleh tahu. Zaman sekarang lagi senang tak? Zaman sekarang handphone tu dah ada kan? Tak ada line. Dia ada line lain lah. Dia ada cara dia. Kita menghadap kiblat ni arah mana? Utara ke timur ke barat ke selatan? Barat laut kan? Barat laut. Kita arah ke barat laut. Baik. Kalau sembahyang melintang pula. Bukan melintang, terlentang lah. Bukan melintang, terlentang lah. Kan bahasa cakap macam tu tak? Kalau sembahyang terlentang, maknanya sembahyang terlentang macam mana? Badan belakang badan ni dekat bumi, dada atas, tak? Terlentang. Macam mana nak menghadap kiblat? Ketika tu menghadap kiblat ialah dengan cara dua tapak kaki dan muka menghadap kiblat. Tapak kaki kita menghadap kiblat. Kalau orang ni tidur terlentang kan, sakit, nak bangun semua tak boleh, nak semayang, maka kaki dia menghadap sana. Kaki dia menghadap sana. Kemudian muka, kepala diangkat sikit kepala. Dia letaklah bantal tinggi sikit. Gitu. Semayang lah. Jadi semayang ni sampai keadaan macam mana pun kena semayang. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, mengiring. Tak boleh mengiring, terlentang. Macam itulah. Tak boleh nak gerak, ikut gerakan semayang yang sempurna tu, buat sekadar yang mampu. Macam itulah. Kan? Kalau dia ni tak boleh rukuk, rukuk je lah dengan isyarat. Dengan isyarat. Kalau dah tak boleh, dia rukuk lah dengan, dia ikutkan mata lah. Kelipan mata. Kalau dah tak boleh juga, dia semayang lah ikut hati dia. Sekarang ni berdiri, sekarang ni rukuk, sekarang ni. Kalau hati pun dah tak boleh, itu dah mati. Itu dah tak boleh semayang, itu dah mati dah tu. Kan? Macam itulah semayang ni tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Apa pun keadaan kita, kena semayang dan diberi keringanan. Keringanan kita semayang ikut kemampuan yang Allah beri kepada kita. Baik. Tapi syarat tadi kena jaga. Ada satu saya tinggal ni.
Salah satu syarat sah semayang ni, yang keempat, mengetahui masuknya waktu semayang. Mesti kita tahu dah masuk dah waktu semayang ni, itu baru sah semayang kita. Kita nak semayang zuhur, kita kena pasti memang dah masuk dah waktu zuhur. Kita tak boleh semayang dalam keadaan kita main agak-agak. Agak-agak dah masuk lah kot, dah masuk dah kot, tapi kita tidak ada dalil yang menunjukkan masa dah masuk, waktu semayang dah masuk. Jadi semua tu kena ada dalil. Macam kata kiblat, mana awak tahu kiblat kat macam ni? Kena tanya orang. Itu dalil lah. Macam mana kamu tahu yang ni dah masuk waktu ni? Mesti tahu. Kalau kita kata tengok jam lah. Kalau kita kata biasanya kalau bunyi ni, ada satu benda ni kalau bunyi, biasanya dah masuk waktu zuhur. Contoh. Maknanya ada dalil, ada hujah. Kita tak boleh semayang je lah, dah masuk ke belum? Tak pastilah ini masuk zuhur pukul berapa. Tak apalah, semayang je lah. Dia kata gitu tak? Kemudian dah habis semayang, dia pun tanya orang, waktu zuhur masuk pukul berapa? Orang tu cakap 1 suku. Alhamdulillah, tadi saya semayang pukul 1:30. Dia cakap, Alhamdulillah, tadi saya semayang pukul 1:30. Rupanya 1 suku dah masuk dah. Okay. Persoalan dia, semayang dia sah ke tak sah? Semayang dia tak sah. Walaupun lepas dia semayang, dia tahu memang dia semayang pada waktu, dah masuk waktu. Sebab apa? Tadi waktu dia semayang, dia tidak yakin dah masuk waktu. Boleh tak? Mesti kita mengetahui dah masuk waktu. Kalau dia semayang tanpa dia tahu dah masuk ke belum, dia pun terus semayang. Lepas semayang baru dia tahu memang betul dia semayang tadi tu dah masuk waktu. Tetap semayang dia tak sah. Itu semayang ni kena tahu dah masuk waktu ke belum. Kalau tak tahu, tanya orang. Habis 8:30 dah. Tu syarat sah semayang. Syarat wajib sudah, syarat sah sudah. Ini pula masuk rukun-rukun sembahyang. Rukun-rukun sembahyang benda yang mesti ada ketika kita sembahyang. Mesti ada. Tak boleh tinggal satu rukun. Kalau tinggal satu rukun, maka tak dianggap kita telah melaksanakan solat. Solat tak diterima. Pertama, niat. Niat ni makna kita qasad. Qasad ni apa? Qasad ni kita nak kemahuan kita. Itu qasad lah. Nak makan, nak minum, kan? Ada tuan-tuan, saja aku nak minum ni, saja aku nak tu, ada? Tak ada lah. Tak. Qasad tu dalam hati lah. Dalam hati. Jadi niat pada syarak, iaitu kita mengqasadkan, lepas itu dia kata sengaja aku semayang. Kita kemahuan kita, bukan dipaksa, untuk sesuatu perbuatan kerana nak ikut perintah Allah. Itulah. Jadi kalau niat macam tuan-tuan biasa niat itulah, niat. Tapi kadang-kadang kita sebelum niat, kadang-kadang kita lafaz niat. Niat lain, niat dalam hati yang dia ambil kira, yang lintasan niat dalam hati itu yang diambil kira. Adapun sebelum kita takbiratul ihram, kita melafazkan niat, itu tak dikira. Tapi boleh tak kita melafazkan niat? Boleh je, kerana nak memudahkan hati itu. Kan? Kalau kita tak nak lafaz niat, boleh tak? Boleh je. Perlu gaduh tak? Tak perlu gaduh. Kan? Yang ramai orang tak semayang, niat pun tak ada, lafaz pun tak ada. Tak? Jadi niat. Sebab apa? Semua ibadat memerlukan niat. Memerlukan niat. Yang kedua, berdiri. Rukun semayang yang kedua ialah berdiri bagi orang yang kuasa. Orang yang mampu berdiri mesti wajib berdiri. Bagi orang yang tidak kuasa berdiri, ini wajib berdiri ni kalau kita semayang fardu lah.
Kalau kita semayang fardu. Kalau kita semayang fardu, wajib kita berdiri kalau kita mampu berdiri. Tapi kalau kita nak semayang sunat, kita mampu berdiri, tapi kita nak semayang duduk, boleh? Boleh. Tapi kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk semayang sunat, dia dapat separuh je lah pahala. Kalau semayang fardu, wajib berdiri. Bagi yang tidak mampu berdiri, boleh semayang duduk. Yang tak boleh semayang duduk, boleh berbaring. Yang tak boleh berbaring, boleh melentang, tidur terlentang lah. Kalau tak kuasa juga, nak terlentang pun tak kuasa, semayanglah menurut kemampuan, walaupun dengan isyarat sekalipun. Walaupun dengan isyarat. Adapun tinggalkan semayang, itu tak boleh. Ada orang soal tuan-tuan kan, macam mana Ustaz, saya ni sibuk Ustaz, ginilah, gitulah, ginilah. Lala dia tanya, dah panjang-panjang dia soal, boleh tak saya tinggalkan solat? Saya ni ada masalah ni, masalah tu, kerja ni, kerja tu, lepas tu saya ada sakit ni, sakit tu. Akhir sekali dia tanya, boleh tak tinggalkan solat? Jawapannya tak boleh lah. Waktu tu barangkali tak perlu solat, tapi kena ganti. Tetap solat mesti kena buat. Solat tak boleh tinggal. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun dalam solat. Ada orang semayang berdiri, Allah, dia berdiri tak? Ni berdiri ni, Allahu Akbar, terus macam tu. Dia letak tangan macam ni tak? Dia pun Allahu Akbar macam tu. Kan pelik tu. Betul tak? Apa yang dia tak buat? Dia tak buat apa? Dia tak ada angkat tangan. Semayang sah ke tak sah? Semayang sah ke tak sah? Dia berdiri menghadap kiblat, bila dia sebut Allahu Akbar, baru tangan macam ni. Dia tak ada macam kita, Allahu Akbar, dia tak ada. Dia tu Allahu Akbar macam tu. Sah ke tak sah semayang ni? Jaga baik-baik. Semayang dia yang rukun apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu bukan angkat tangan. Takbiratul ihram tu lafaz Allahu Akbar. Itu yang fardu, itu yang rukun. Adapun angkat tangan ni sunat. Boleh. Jadi rukun solat ialah takbiratul ihram. Apa tu takbiratul ihram? Iaitu lafaz Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram tu lafaz Allahu Akbar, ketika itulah kita niat semayang. Adapun angkat tangan itu sunat. Jangan tak angkat tangan pula lepas ni. Sebab ada orang tu dia soal, pernah sekali tu dia soal. Dia kata, Ustaz macam mana ni? Saya pun heran lah. Kadang-kadang kita tengok dia ni macam ustaz, kan? Kadang-kadang kita tengok dia ni macam orang pandai. Yang soal ni pun Pak Imam dia cakap yang soal ni. Tapi kadang-kadang pelik-pelik semayang. Dia Allahu Akbar macam tu je. Dia berdiri kan? Dia berdiri Allahu Akbar macam tu je. Pelik-pelik betul lah. Mana nak sah semayang dia cakap. Ya, dia macam ni Allahu Akbar macam tu je. Saya pun tanya Pak Haji sekarang ni, nak soal saya ke Pak Haji nak cerita, nak jawab? Ni kan dia tanya kan, dia semayang macam ni, mana sah solat? Dah, saya pun tanya dia, Pak Haji nak soal saya ke Pak Haji nak beritahu sah tak sah solat? Saya kata solat sah lah. Dia buat macam ni je Ustaz, Allahu Akbar macam ni je, dia tak angkat macam ni. Saya kata angkat tangan tu sunat. Yang wajib apa? Lafaz Allahu Akbar. Macam tu Ustaz, macam tu. Itu Pak Imam tu. Dia ingat orang lain salah. Baik. Ingat tuan-tuan, jangan gaduh dengan orang. Miftahus salah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Nabi bersabda, kunci semayang itu wudu.
permulaan solat itu ialah takbiratul ihram tadi, dan penghabisan solat ialah salam. Jadi sebelum daripada takbir tak dianggap solat. Selepas daripada salam maka itu bukan solat. Jadi antara takbir dengan salam itulah solat. Lepas kita dah takbiratul ihram, rukun yang seterusnya ialah membaca surah Al-Fatihah. Jadi rukun semayang apa? Mula-mula niat. Berdiri lah, senang mula-mula tak? Berdiri, niat takbiratul ihram. Biasa susunan macam itulah, niat, berdiri, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Fatihah. Bacalah Fatihah. Termasuklah bacaan Fatihah itu termasuklah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tak? Dalam surah Fatihah ni ada 14 tasydid, 14 sabdu. Maka kita bila baca Fatihah ni jangan tinggal walaupun satu tasydid. Sebab tasydid ni, sabdu-sabdu ni 2 huruf. Maka kita kena baca semua huruf itu. Jangan tinggal. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima, rukuk. Rukuk beserta tamakninah. Rukuk beserta tamakninah. Tamakninah ni apa? Tamakninah diam sebentar. Maknanya kalau kita rukuk, rukuklah. Tu dah kira tamakninah. Sekadar subhanallah pun dah tak apa dah. Yang tak boleh apa? Dia rukuk tapi dia tidak diam badan dia. Dia rukuk tapi macam spring. Daripada berdiri ni sami Allah, itu tak boleh sebab badan dia tak ada tamakninah, tak ada berhenti. Macam tu juga dia bila i'tidal kan, bila i'tidal kena diam dululah, tamakninah. Ini tak, bila i'tidal dia sauk macam-macam. Kalau saya tunjuk boleh lah dah kan, tak berhenti dia. Boleh tunjuk? Boleh, tapi jauh daripada ni lah kan. Dia rukuk tak? Rukuk macam ni. Rukuk macam ni. Tapi dia rukuk macam ni. Ni tak boleh. Sebab badan dia duk goyang. Itu tak boleh. Lepas tu pula dia sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Berhenti dah. Ni dak dia. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Terus turun dia. Cuma dia sauk-sauk dia terus turun. Bila masa hang diam ni? Ni tak boleh. Tak? Ya, dia macam ni. Sami Allahu liman hamidah ni. Ataupun sami Allahu liman hamidah macam ni tangan. Lepas tu terus. Tak boleh. Ni bergoyang ni jangan. Tak? Tak boleh. Kena diam. Diam itu namanya tamakninah. Diam sebentar. I'tidal yang seterusnya Nabi beritahu summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu hingga engkau diam seketika, tamakninah, diam. Barulah kita bangkit. Bangkit i'tidal. I'tidal pun sama juga. I'tidal maknanya berdiri betul kembali seperti mana ketika kita baca Fatihah. I'tidal makna apa? Daripada rukuk itu kita kembali kepada posisi seperti mana ketika baca Fatihah. Kalau tadi kita baca Fatihah berdiri, maka rukuk tu berdiri baliklah. Tadi kalau baca Fatihah tadi tengah duduk kan, maka rukuk, lepas rukuk duduk tu jugalah. Okey, habis. Mesti dengan tamakninah, summarfa' hatta ta'tadil qa'ima. Kemudian bangkitlah kamu daripada rukuk hingga berdiri betul. Berdiri betul. Tangan ni jangan duk jalan-jalan. Yang ketujuh, sujud 2 kali serta tamakninah. Sujud 2 kali. Sujud ni mesti dengan berapa anggota? 7 anggota. 7 anggota. Antaranya 7 anggota itu ialah pertama dahi. Kita kira yang genap dululah. Tangan, 2 lutut dan 2 kaki ni. Kaki ni. Kemudian satu dahi dan
serta hidung. Dahi hidung ni sekali lah satu. Maka kaki itu tuan-tuan, bila kita sujud, pastikan kaki kita kena bumi ni. Kena bumi. Walaupun dengan satu jari sekalipun. Jangan kita sujud macam ni. Kaki ni kan, kaki patut sujud macam ni lah. Kaki ni yang kena. Ni tak dia sujud macam ni. Tak boleh. Dia nak ni kaki ni. Lepas tu jangan sujud macam ni. Dia nak sujud, patut dia letak, dia main angkat macam ni. Itu tak boleh. Habis. 7 anggota perlu kena pada bumi. Baik. Kemudian duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Biasalah yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ini rukun. Kenapa dia tak sebut tahiyat awal lah? Kenapa dia tak sebut tahiyat awal, terus tahiyat akhir je? Pasal tahiyat awal itu sunat. Jadi yang rukun ni apa? Duduk tahiyat akhir. Itu satu jenis rukun. Duduk tu rukun. Kemudian baca tahiyat akhir, itu pun rukun. Kemudian baca selawat ke atas Nabi, itu pun rukun. Ada 3 tu. Duduk untuk tahiyat akhir, rukun. Baca tahiyat akhir, rukun. Sampailah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun. Baca selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, rukun. Rukun. Tahiyat akhir tu macam yang biasalah. Tuan-tuan tahu, tahiyat akhir, baca tahiyat akhir rukun, baca selawat rukun, kemudian memberi salam. Memberi salam tu pun rukun. Beri salam yang mana yang rukun? Salam yang pertama. Dia ni, innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu, assalamualaikum warahmatullahi. JK pun dah marah, ni apa ni Pak Imam? Macam ni lah, assalamualaikum warahmatullahi. Dia cakap, sah ke tak sah tadi? Dia assalamualaikum warahmatullahi, dia tak toleh. Sah. Yang rukun ni apa? Beri salam. Ada pun toleh ni sunat, tapi jangan tak toleh. Toleh lah, dapat pahala. Ada. Yang terakhir sekali apa? Yang terakhir sekali tertib. Tertib ikutlah rukun-rukun yang disebut tadi. Lepas tu Nabi beritahu, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat saya semayang. Pernah kita lihat Nabi semayang? Ada? Tak pernah. Maka kita ikutlah apa yang ulama tu ajar. Ulama tu dapat daripada guru dia dapat daripada guru, dia dapat macam itulah. Ya. Tapi semua tu ada dalilnya, ada hujahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat. Kemudian nanti bulan depan barulah kita baca tentang perkara yang membatalkan solat, sebab sujud sahwi, dan juga apa fungsinya solat ini dalam kehidupan. Apa fungsi solat ni dalam kehidupan? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.